Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Dan selamat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah, rasa syukur sangat sebab Allah bagi kesempatan masa untuk saya record video. Kepada siapa yang kenal saya dekat Facebook, saya nak minta maaf sebab sangat lama diam. Ramai yang PM, yang hantar mesej, tanya sihat ke sebab saya menghilangkan diri start daripada COVID. Jadi ramailah yang risau kan. Alhamdulillah rasa disayangi. Okay, tapi saya reply lah yang mana PM tu. So ramai juga yang tak PM, tapi bila saya post something, orang start bertanya mana hilang, mana pergi kan. Okay, sebab lepas pada COVID tahun 2020 tu, saya cuba post rasa setahun sekali je kot untuk wish Happy New Year. Dan sebelum COVID tu, memang saya sangat aktif buat charity. Banyak ke hospital-hospital, especially PPUM, HKL, Hospital Kota Baru, Kelantan. Okay, saya banyak ke ward-ward anak-anak kanser dan juga yang menghidap penyakit kronik ni. Okay, sebab arwah anak saya dulu pun menghidap pelbagai jenis penyakit kronik. Jadi bila arwah anak saya meninggal, nak melepaskan kerinduan, jadi saya banyaklah menghabiskan masa dengan anak-anak yang senasib lah. Okay, jadi lepas tu bila COVID saya hilang, sebenarnya disebabkan oleh, Alhamdulillah, saya mengandung dan dikurniakan 2 cahaya mata. Okey, jadi hari ni apa yang saya nak share, sebenarnya banyak saya nak share mengenai autism ADHD ni, kerana kedua-dua anak saya yang baru masuk 4 tahun ni, diorang menghidap autism. Seorang tu autism berserta dengan hyper tantrum, yang mana dia suka hempas kepala, suka menjerit-jerit, suka bersepah-sepahkan barang. Okay? Yang lagi seorang tu adalah autism ADHD dan dia mudah meltdown. Okay, sangat perfectionist. Dia kontra. Dua beradik ni dia kontra. Okay, jadi banyak yang saya nak share. Sebenarnya saya dah sediakan macam syllabus yang mana mungkin benda ni akan makan masa bertahun lah, mana saya kumpul untuk pengalaman, berdasarkan pengalaman saya. Daripada anak saya start diagnose umur setahun lebih sampailah hari ni, saya masih lagi belajar dan saya nak share sebab saya tahu kos terapi assessment pun dah mahal kan. So kos terapi pun paling murah saya jumpa adalah RM140 satu jam. Okay, jadi saya tahu benda tu ada ibu bapa yang agak berat dari segi kewangan kan. Jadi saya harap saya boleh berkongsi dengan ibu bapa, bantu dari segi pengalaman dan pengetahuan saya yang mungkin mak ayah boleh ambil. Dan saya ambil kesempatan bulan Ramadan ni, saya mulakan video ni, okay, supaya Allah beri ganjaran pahala kepada saya. Amin, amin. Okay, ilmu yang bermanfaat, okay, yang kita boleh bawa sampai ke kita mati kan. Jadi itu harapan saya sebenarnya. Saya tak minta bayaran ke apa, tak ada. Ini memang nak berkongsi sebab kaki saya terikat. Saya tak boleh nak pergi ke hospital melawat anak-anak lain. Jadi saya gunakanlah kemudahan yang ada, social media ni, insyaAllah. Okay, cuma sebab ni bulan Ramadan, kita nak masuk Hari Raya. Jadi saya start dulu perkongsian saya dengan macam mana tips, okay? Macam mana tips mak ayah ni nak bawa anak-anak yang autism, ADHD ni, anak-anak istimewa kita ni balik ke kampung, okay? Mungkin perjalanan tu dari 3 jam, bertambah jadi 7 jam, okay? Jadi lebih ke kan. So ia akan bawa masalah lah sebenarnya kan, untuk kita nak handle anak. Especially kalau kita ada lebih daripada seorang anak autism lah. Jadi macam saya, Alhamdulillah, anak saya kalau ikutkan doktor waktu mula-mula anak saya diagnose ni, apa yang diserap dalam kepala saya adalah anak autism ni, puan jangan high expectation. Anak autism ni tak boleh sembuh. Tapi puan kena bawa pergi terapi lah, cuma tak boleh nak mengharapkan dia sembuh. Saya tak kata doktor tu salah, tapi berdasarkan pengalaman saya boleh katakan anak saya 70% dia dah hilang dah ciri-ciri rutin seorang budak autism ni. Boleh katakan 70%. Okay, dulu saya diuji, dianugerahkan dengan anak yang ada penyakit kronik. Anak yang penyakit kronik ni saya boleh kata kita boleh katakan kita memang bergantung dengan
pakar perubatan, dengan doktor, dengan ubat kan. Kita sangat-sangat perlukan diorang untuk ni. Tapi autism ni berbeza, sangat-sangat berbeza, yang mana kita sebagai parent ni, kita pun kena pandai juga, kita pun kena tahu juga, sebab sebenarnya lebih awal kita detect anak kita, chances untuk dia menjalani kehidupan normal adalah sangat tinggi. Okay, yang ini nanti saya cover dalam next video insyaAllah, sebab saya tak nak video ni panjang sangat, takut parent nanti yelah nak handle anak semua kan. Jadi saya bagi yang penting dulu, sebab mandangan kita dah nak berhari raya. Okay, kita pergi ke macam mana tips ni mak ayah nak buat untuk nak pastikan anak gembira di pagi raya, mak ayah pun tak stres. Okey, tips saya yang pertama adalah sekarang ni, okey, kita dah kena start. Okey, at least 2 minggu sebelum hari kejadian, hari kita nak travel tu, okey, kita dah kena start preparation. Macam mana kita nak prepare? Okey, anak autism ni diorang tak suka surprise. Diorang sangat tak suka surprise. Okey, bila diorang jumpa dengan muka baru ke kat kampung ke, reaksi diorang tu mungkin di luar jangka, yang kita tak pernah tengok, kenapa macam gini kan, mungkin ya. So macam tu juga dengan anak saya, so dia tak suka surprise. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena start bagi pendedahan pada diorang. Cara mudah untuk bagi pendedahan adalah buka YouTube, okay? Buka YouTube, dengar lagu raya yang ada penceritaan, bukan lagu raya yang duduk dalam studio menyanyi berbaring-baring tu, tak nak yang itu. Okay, so kita nak lagu raya. Lebih bagus kalau dalam video raya tu ada kanak-kanak, okay, ada budak-budak yang sebaya dengan diorang, itu lebih bagus. Okay, so start lah cari, okay, cari dan kita save lah video tu, kita play, everyday kita play, mungkin takes time dalam 10 minit ke 15 minit, dan jangan biarkan anak tu tengok sorang-sorang. Okay, kita tengok dengan dia, kita kena ada interaksi, okay, communication. Walaupun kita anggap anak kita tak faham, tak tengok pun video tu mungkin kan, tapi kita cuba, okay. Ada sesetengah kanak-kanak ni, dia nak tengok yang dia nak je kat TV tu kan. Jadi kita kena ada inisiatif lain lah. Bukan inisiatif lain, maksudnya kita skip kan video tu, biar ada selingan-selingan lagu raya ni, video raya. Okay, cari yang ada kanak-kanak kat dalam tu. Balik kampung, start dengan balik kampung kalau boleh kan. Start dengan balik kampung. Kat kampung jumpa datuk nenek bersalam-salam, jumpa sepupu macam mana, dan kita kena ada interaksi dengan anak tu. Kita kena tunjuk reaksi muka kita. Wow, bestnya nak balik kampung, tak sabarnya mami nak balik kampung, nak jumpa atuk, nak jumpa nenek. Okay, kita kena ulang-ulang perkataan, wow, bestnya nak jumpa atuk, nak jumpa nenek, atuk nak jumpa nenek. At least satu hari tu 50 kali sebenarnya. Kalau berdasarkan terapis cakap kat saya, dia tak ajar lah yang tips balik kampung raya ni. Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Tapi anak-anak ni dia akan mudah. Lagi-lagi yang ada speech delay ni, kalau kita nak anak kita ni communicate, kita kena bercakap dalam keadaan ada intonasi, dan kita duduk biar mata kita sama level dengan dia. Okay, kalau dia, yalah anak kan rendah kan, kita kena duduk, kita kena tengok, biar dia tengok mata kita. Memang dia tak ada eye contact. Anak saya dulu pun tak ada eye contact tau, memang tak ada. Dia akan duduk senyap macam tak ada, entah pandang ke mana-mana. Tapi sekarang, ya Allah, Alhamdulillah, dia ada eye contact. Memang tak, ni lah, kita panggil pun dia terus datang, terus cepat datang. Respon dia sangat cepat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Tapi kalau saya biarkan, mungkin dia akan balik-balik ke ciri-ciri lama dia. So benda ni kena konsisten lah. Okay. So apa yang mak ayah boleh buat adalah bercakap dalam keadaan yang seronok. Okay, janganlah tak ada feeling kan, kena ada feeling. Wow, bestnya nak balik kampung, naik car, bestnya tengok banyak kereta, bestnya nak jumpa atuk, nak jumpa nenek, nak jumpa atuk, nak jumpa nenek, nak salam kan, kena macam tu. Okay, insyaAllah okay, anak tu boleh, walaupun nampak macam dia tak care, tapi sebenarnya masuk. Okay, insyaAllah. So itu tips saya yang pertama. Okay, tips yang kedua. Okay, ini agak susah dan mencabar, okay, bagi sesetengah anak, especially yang ada ADHD.
yang mana tak boleh duduk diam kan. Jadi kita nak make sure anak kita selamat duduk dekat dalam car seat. Okay, macam saya dulu, saya ada kereta yang MPV yang boleh berjalan-jalan dalam kereta kan, pergi depan, pergi belakang. Jadi memang susah sangat saya nak disiplinkan anak saya untuk duduk kat dalam car seat tu. Okay, tapi Alhamdulillah kita kena train. Yang mana kena start daripada sekarang lah. Jangan ajar anak kita ni duduk bebas dalam kereta sebab bahaya kan. Banyak kan kita dengar kemalangan ke, na'udzubillah min zalik, kita tak nak benda tu. Tapi sebenarnya macam saya sendiri, kalau saya drive, anak saya bebas dan mengamuk-ngamuk tantrum, bila diorang bebas, diorang akan nampak benda, mata diorang akan attract benda yang tak sepatutnya. Okay, contohnya ada toys kat bawah kerusi ke kan, ada botol ke. Dan bila dua-dua autism anak saya ni, diorang akan berebut. Jadi bila menjerit-jerit ke apa ke, jadi dia akan distract saya punya, bila saya nak driving tu lah. Jadi bahaya, memang bahaya. Jadi nak tak nak, kita kena disiplinkan anak kita untuk duduk kat dalam car seat. Okay, so macam saya memang terpaksa lah ada 2 car seat, dan saya pun dah tak pakai dah kereta MPV tu, saya tukar kereta lain yang anak saya tak boleh nak berjalan-jalan. Tapi bila saya tukar tu, saya terus letak car seat. Saya tak biar diorang berjalan-jalan kat dalam kereta tu, saya tak bebaskan diorang. Okay, so cubalah bawa, walaupun tempat yang dekat, cuba untuk letak diorang. Masuk je kereta, kena duduk car seat. Okay, jadi kadang-kadang ni kalau kita susah sangat nak disiplinkan anak kita ni ada setengah parent tu bawa pergi balai polis. Ada juga kan, itu dah kes berat tu nak minta polis tu yang tegur. Okay, tapi macam kes saya, apa yang saya buat, saya tak adalah pergi balai polis. Okay, sebab saya hantar anak saya pergi play school. Jadi saya minta tolong cikgu tu, cikgu kat play school tu tolong, waktu daripada sekolah saya pasang car seat. Jadi anak saya ni Alhamdulillah lah, sebab saya tukar kereta, jadi bila dia nampak benda baru, dia tahu akan ada rules baru, jadi dia takkan tantrum sangat. Okay, tapi akan ada masa yang dia tak boleh nak duduk lah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, nanti saya share lagi lah tips macam mana. Okay, yang tips mudahnya, kalau anak tu dihantar ke play school, minta tolong cikgu. Okay, minta tolong cikgu untuk bawa anak pergi ke kereta dan pasangkan seat belt yang car seat tu, dan minta cikgu cakap dengan anak tu, okay, please sit nicely, don't disturb mommy, don't disturb daddy, please sit nicely. Okay, you are a good girl, you are a good boy. Okay, minta tolong cikgu tu. Kalau hantar ke center autism ni, diorang lebih tahulah macam mana kan. Macam anak saya, diorang ke play school biasa, diorang dah fasa ke play school biasa. Alhamdulillah, sebelum ni memang saya hantar ke special needs school lah, tapi sekejap je, lepas tu diorang dah boleh berkawan apa semua. Alhamdulillah, dia diterima di sekolah play school biasa. Okay, jadi minta tolong, biar ada kerjasama. Kalaulah parent yang tak hantar anak pergi ke play school, cubalah minta tolong orang lain. Contoh macam kawan kita ke, yang anak kita ni tak akan memberontak dengan dia. Maksudnya dia segan dengan orang tu, dia tak kenal kan, yang menyebabkan dia akan ikut. Jadi biar ada satu watak ni untuk letak. Okay, kalau saya, anak saya dia takut dengan pakcik dia. Pakcik macam badan besar macam garang kan. So kalau boleh pakcik tu yang tolong ni, letak anak dekat dalam car seat, bagi tahu dengan muka serius, okay, you have to sit nicely. Okay, cakap dia bahaya, kena pakai. Okay, dan cara kedua adalah saya akan pasangkan YouTube video kanak-kanak ni. Macam contoh, anak saya ni dia suka Diana and Roma. Okay, dalam Diana and Roma ni dia ada tunjuk macam mana bahayanya kalau tak pakai seat belt. Jadi dia letak kan, Cocomelon pun ada juga, tapi Diana and Roma ni dia lebih panjang lagi video dia, dan dia adalah real punya human. Jadi anak tu lebih cepat tangkap, oh bahaya kan. Okay, macam contoh bila tolong pakcik ni, saya akan letak gambar abang saya tu dalam handphone.
Okay, yang memang nampak muka dia bengis, saya akan tunjuk dekat anak. Kita bukan niat nak mengugut, tapi bila benda melibatkan safety, kita kena tegas. Okay, jadi kita tunjuk kat dia, see, uncle angry ya, you have to sit nicely, sit properly. Okay, sebab kita tak nak bahaya kan, bila anak tantrum bebas kat dalam kereta, campak barang mainan ke, meronta-ronta, sepak terajang semua kan, bahaya untuk kita. So kita nak elak benda macam tu. Okay, insyaAllah mak ayah boleh buat. Amin, saya doakan semoga dipermudahkan. Okay, dan kemudian tips saya yang ketiga, okay, kena discuss. Yes, kena discuss dengan husband. Kena ada interaction lah. Okay, kena ada interaction dengan husband. Saya faham ada setengah parent ni yang mungkin tak banyak communicate dengan spouse mengenai anak-anak ni. Mungkin sebab bila wife ni housewife, jadi husband ni keluar awal pagi, balik malam kan. Jadi dan wife ni pun mungkin segan kan, macam nak menyusahkan husband pula. Saya faham benda tu, tapi nak tak nak kena discuss lah dengan husband. Kena ada perancangan sebenarnya. Jadi kena cakap baik-baik kan, kita nak balik kampung awak kan, jadi kita nak happy, saya ada belajar ni macam ni kan, boleh tak kita cuba buat cara ni supaya kita boleh berhari raya dengan bagus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah biar husband ni tahu, contoh mudahnya lah, okay, bila kita nak balik kan, kita rancang kita nak berhenti di mana. Contoh dalam perjalanan tu kita nak stop dekat R&R mana, contoh kan. So bila stop dekat R&R tu, apa benda yang kita kena buat, kita kena visualize sekarang tau. Okay, jadi bila kat kampung pun sama. Kalau hari raya kan busy kan, contoh kata saya nak makan, awak dah makan, saya jaga anak. Bila saya nak makan 15 minit ke apa ke, awak kena jaga anak kan, awak kena tengok anak sebab takut anak nanti berlari tak ke mana-mana kan. Kita tak tahu, betul tak? Jadi kena adalah perbincangan. Okay, you all lebih kenal pasangan you all. So biasanya ayah ni dia akan faham. Okay, cuma kadang-kadang isteri tu dia tak nak bercakap, ada masalah juga. Tapi untuk kali ni kena ada communication, kena ada discussion, perancangan. Dan macam saya, bila saya travel kan, memang saya rancang awal lah. Macam contoh baru-baru ni kita ke London, saya rancang, kita orang fly bulan 12, saya beli tiket bulan 4, okay, dan saya dah rancang dah, yang mana saya memang tunjuk je dekat anak saya tu video naik flight. Okay, so saya rancang detail sampai ke sebulan, 3 minggu kita orang ada dekat London dan seminggu kita orang dekat Dubai. Setiap hari tu saya dah buat menu apa yang untuk makan ni semua, sebab saya prepare, saya sediakan. Okay, tapi walaupun perancangan tu saya dah ni, sebab apa tau, kita akan nampak ada kekurangan, so kita akan perbaiki sebelum hari kejadian tu. So ini untuk yang nak travel lama. Dan Alhamdulillah anak saya boleh duduk dalam flight. Saya rasa dia punya achievement ni macam jauh lebih bagus daripada anak normal. 14 jam KL ke London, anak saya boleh tak ada tantrum langsung. Alhamdulillah, tidur pun nyenyak, makan, Alhamdulillah, sangat-sangat. Tak sama macam dulu saya tanpa ada pengetahuan. Saya bawa anak saya pergi ke Langkawi, anak saya tantrum sepanjang perjalanan 1 jam pergi ke Langkawi. Turun daripada flight tu pun meronta-ronta, menangis-nangis dah, apa-apalah kan. So sebab tak ada ilmu, tak ada perancangan, kita main redah je kan. So tak boleh, memang kena ada perancangan. Okay, so ni nak balik kampung ni 7 jam ke 8 jam ke arah pantai timur ke apa tu, lagilah dengan jalannya kan, berhenti-berhenti, anak kita akan stres. Jadi perancangan, discussion mengenai perjalanan tu, rancang perjalanan, dan juga communication, perancangan waktu dekat kampung tu macam mana. Okay, dari segi jadual nak jaga anak. Okay, kalau macam saya, Alhamdulillah saya memang ada pembantu, jadi taklah ni sangat, taklah orang kata, bukanlah serahkan semuanya pada pembantu, tapi kurang-kurangnya saya boleh jugalah buat benda lain. Dan pembantu saya tu memang betul-betul fokus dekat anak tu. Alhamdulillah. Okay, so tips yang seterusnya,
Okay, sebenarnya saya list down ada 13 tips, dan tips terakhirnya adalah bagi saya tips yang paling penting. Jadi make sure you all tengok sampai habis, okay? Cuma tiba-tiba saya tertrigger satu tips, okay, untuk parents yang nak make sure anak duduk dekat dalam kereta ni, adalah kalau anak tu jenis yang suka main gadget kan, suka main gadget, cuba limitkan gadget dia ni dari sekarang. Okay, memang saya tahu susah. Anak saya Alhamdulillah dia bukan suka gadget. Yang sebenarnya dulu seorang tu suka gadget, tapi saya dengan tegasnya, memang saya tahu itu satu kesilapan, jadi saya stopkan dia. Alhamdulillah sekarang ni tak ada. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang saya bagi, dia suka bergambar, jadi saya bagi. Mungkin dalam seminggu 2 kali macam tu je saya bagi. Tapi untuk sekarang ni kita nak balik bahaya raya, untuk anak yang suka gadget, tolong limitkan dia dari sekarang. Kita cut. Dalam masa seminggu ni cubalah, okay, cuba gantikan dengan benda yang lain. Mungkin gantikan dengan permainan yang dia tak pernah tengok kan, supaya dia lupa dekat gadget tu. Okay, sebenarnya saya ada tips lah cara untuk tak nak anak ni, insyaAllah saya share dalam video yang lain. Tapi yang cara expressnya, sebab kita nak bagi balik dekat dia sebenarnya, cuma nak bagi secara express, kita cuba lupakan dia dengan gadget ni sekejap, sampailah boleh pergi ke 5 hari ke seminggu lagi bagus, dia tak pegang langsung gadget tu, dia tak ingat dah gadget tu. Jadi bila hari kita balik kampung tu, kita bawa gadget dia, kita charge siap-siap semua kan, handphone yang dia suka main ke, iPad ke apa ke, kita dah charge. Jadi start perjalanan, duduk dalam kasih elok-elok apa benda semua, yang mana kereta yang tak ada screen, boleh pasang YouTube ke apa ke, kalau ada bajet lebih boleh beli. Benda tu sangat-sangat membantu sebenarnya. Dari segi anak nak tengok movie ni pun ada tips dia juga, tapi semuanya saya nak masuk sini, macam nantilah saya buat video lain. Tapi screen untuk anak tengok YouTube kat dalam kereta tu pun memang banyak membantu lah. Okay, so kalau ada bajet lebih boleh beli. Cuma dari segi gadget ni, okay, bila anak tu dah start tantrum, dah start bosan nak ni apa semua, okay, cuba dulu cara berhenti. Okay, berhenti kereta, pergi toilet ke, ambil udara kan. So lepas tu masuk balik dalam kereta, bagi makanan kat dia. Okay, mulakan dengan bagi makan dulu, sebab anak ni dalam kereta dia tak boleh lapar sebenarnya. Kita lain kan, kita boleh tahan sebab kita baru je lepas puasa kan. Jadi anak ni lain, jadi kena prepare lah snack apa semua yang dia suka, supaya dia tak tantrum. Satu lagi adalah sunscreen punya tu pun penting. Tak naklah anak panas kan, kita nak suruh anak duduk dalam kasut, tapi cahaya matahari kena terik dekat dia, kesian dia kan. So make sure beli juga tu. Dah terlebih-lebih pula tips ni. Okay, you all take notes lah. Okay, so bagi anak makan, okay, minum apa benda semua, dan kita teruskan perjalanan. Katakanlah jam, anak start tantrum, okay, dah tak ni, waktu tu kita bagi okay, kita bagi handphone. Mungkin benda ni tak bagus lah, sebab tak sepatutnya lah bagi handphone kan. Tapi kalau boleh janganlah handphone kecil sebenarnya, sebab bila dalam kereta kita pun, kalau tengok skrin kecil, kita pun pening kan. Tapi anak bila dia pening, dia tak cakap mami pening, dia tak cakap macam tu, dia akan meragam. Jadi kalau boleh tu kita prepare lah holder ke handphone ke iPad ke untuk dia main. At least dia leka kan. Macam kasih kan, dia ada, kita boleh beli macam portable desk kan. Mungkin boleh buat benda tu. Kalau handphone anak kita tu skrin dia kecil tu, nak beli, mungkin you all ada yang ada bajet, Alhamdulillah lah. Yang tak ada bajet tu, saya sebenarnya tak galakkan sangat lah skrin yang kecil tu. Mungkin boleh bagilah sekejap, sampai dia penat dan dia tidur. Okay, dia tidur, ambil balik. Bila dia bangun mungkin dia dah tak minta, harap-harapnya kan. So itulah kaedah dia untuk nak menempuh perjalanan yang panjang ni. Bagi saya, satunya adalah macam saya akan keluar rumah, saya akan pastikan anak saya ni, satu, memang kita akan keluar awal pagi. Okay, dia puas tidur. Kalau dia tak puas tidur tak apa, okay, kita ni mandikan dia segar, bagi segar. Okay, dah prepare satu bag untuk dia punya persalinan pakaian lah, yang selesa, selimut kena bawa tu biasalah, common kan. Okay, anak tak autism pun you all kena buat juga kan. Okay, tapi
pastikan jangan terus-terus bagi gadget. Okay, pergi ambil angin kat luar dulu, dan bagi diorang makan, masuk bagi makan. Cuba attract dengan benda lain dulu. Okay, gadget ni kita bagi last, sebelum dia tidur. Kalau dia dah tidur, dia dah bangun tidur, sebaik-baik jangan bagi, sebab takut nanti dia dengan gadget tu lama. Kalau dia tak tidur lagi, kurang-kurang dia boleh mengantuk kan. Lama-lama ni dia akan mengantuk, dia akan tidur, insyaAllah tidur dengan lena, insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Okay, tips yang seterusnya, saya tak tahu dah tips yang keberapa dah ni. Okay, tips yang seterusnya adalah anak-anak autism, anak-anak ADHD autism lah especially kan, diorang kan picky eater. Alhamdulillah anak saya bukan picky eater. Sebenarnya picky eater, okay, tapi itulah, Alhamdulillah saya mampu uruskan, yang mana bila diorang tak picky eater, saya kena tukar menu diorang hari-hari sampai kita pun jadi jadi penat kan. Diorang tak boleh makan benda sama. Dulu diorang nak makan benda sama, benda tu je. Tapi bila saya buat sesuatu panjang kalau saya nak explain, okay, mungkin insyaAllah ada dalam silibus sebenarnya picky eater ni. Okay, so diorang kena bertukar-tukar makanan. Jadi bila parents yang anak masih lagi picky eater makan benda tu, make sure you all bawa balik makanan yang secukupnya untuk anak. Okay, tak nak nanti kita sedap makan ketupat rendang pun semua, anak kita lapar dan tantrum, orang tengok pun lain macam kan. So makanan untuk anak tu, kalau tak boleh nak bawa balik travel ke apa, make sure kita dahulukan juga sampai tu kita beli kan. Makanan untuk anak tu penting sebenarnya. Okay, dan bila kita balik kampung kan, nak balik kampung ni, bagi saya, ada keluarga yang tak tahu keadaan anak kita. Saya tak tahu anak you all ni dalam keadaan stage mana kan. Tapi sebaik-baiknya bagi tahu ahli keluarga. Okay, bincang dengan pasangan. Okay, kita kena bagi tahu ahli keluarga sebelum balik. Okay, kalau yang mana yang dah tahu, kena remind dia orang. Okay, anak minta maaf awal-awal. Okay, saya nak minta maaf ni. Macam saya Su nak minta maaf ni. Okay, kalau nanti balik anak bising-bising, anak suka ni apa, anak terbuat salah ke apa, Su nak minta maaf awal-awal. Okay, sebab anak Su ni autism, masih belum pulih lagi. Kita merendah diri dan kita cakap supaya diorang faham. Okay, dan apa yang kita nak sampaikan adalah, kita bukan nak orang treat anak kita ni special, bukan, tapi keselamatan tu. Okay, jadi bila diorang ingat balik ataupun yang mana tak tahu, oh anak autism, jadi Su risau, takut nanti main dengan cousin dia, takut dia terkasar ke apa ke. Su harap tak kecil hati, dan Su harap kalau Su terlepas pandang, boleh tolong tengok-tengokkan anak. Takut dia keluar daripada rumah, panjat mana-mana, masuk reban ayam ke, jatuh longkang ke apa kan. At least family kita tu, InsyaAllah dia orang akan rasa dihargai. Oh, rupanya aku pun boleh take part juga kan. Macam tu. Dan dia orang tak ada salah faham. Okay. So, bagus untuk kita sampaikan melalui WhatsApp group ke, ataupun kita call ke, terpulang kan. Atuk nenek mungkin dah sedia maklum kan. Tapi yang saudara jauh, bukan jauh lah, adik-beradik kita, apa, kakak ipar kita ke apa ke, mungkin tak faham kan. Dan cousin dia pun mungkin juga tak faham. So kita biar bagi diorang faham, tapi bukan dengan harapan supaya diorang ni layan anak kita special ke apa, bukan. Okay, untuk pengetahuan diorang, supaya diorang juga jadi mata kepada anak kita kalau kita terlepas pandang. Maklumlah orang ramai kan. Okay, macam saya, kalau saya pergi travel jauh, okay, saya akan pakaikan anak saya dengan apa orang panggil yang gelang tu kan, ada, kita boleh tulis nama dia, waterproof kan, kita boleh tulis nama, nombor kontak, kita tulis dah dekat situ, anak saya autism, kalau jumpa tolong hubungi saya. Macam tu. So benda tu you all boleh beli kat Shopee, tapi sekarang ni saya tak pastilah kalau order tu cepat ke tak sampai. Tengoklah keadaan kampung you all tu macam mana. Tapi banyak kes kita dengar hilang. So na'udzubillah min zalik, kita tak nak jadi benda macam tu. So dengan pakaikan gelang yang macam kita pergi ke water park tu lah, gelang tu kan, macam pergi Genting tu kan, gelang tu. So tapi gelang tu dekat Shopee kita boleh custom order. Nanti awak carilah. Okay, saya tak silap saya berapa dalam
Tapi dah ada minimum order lah, 200 pieces macam tu kan. So sebenarnya saya dapat idea ni sebenarnya bukan waktu pergi Genting, tapi waktu saya pergi Winter Wonderland dekat London. Kita masuk ni, kita memanglah kita pakai yang kita punya. Tapi diorang ni kan punyalah bagus. Siap, diorang memang untuk baby tau. Setiap anak yang umur 12 tahun ke bawah ni diorang pakaikan. Diorang tanya anak kita ni umur berapa. Memanglah anak saya nampak kecil kan, tapi ada saya tengok Mak Saleh lain kan bawa anak besar sikit. Diorang tanya anak ni umur berapa. Diorang terus pakaikan. Suruh parent tu tulis nombor telefon, takut terhilang. So cakap, okay, good idea. Dulu ada orang suggest untuk pakaikan macam yang kita pergi office tu kan, tapi sebenarnya tu bahaya sebab boleh terjerut leher kan, main tarik-tarik buatnya dia berlari, tersangkut kat mana-mana, terjerut leher. Na'udzubillah, kita tak nak. Tapi yang tangan ni insyaAllah itu okay, daripada kita pakaikan jam yang ni tu, semua jam tu boleh tanggal senang kan, yang tu agak susah kan. Okay, so boleh cuba cara tu. Alright, and then tips yang berikutnya, so ini untuk para isteri yang balik ke kampung family sendiri ke ataupun mertua, mungkin keadaan you all tu you all kena jaga anak betul-betul kan. Ada yang ada lebih daripada seorang, autism ke apa ke, lepas tu ada baby lain ke. So you all tak boleh nak membantu sangat kat dapur. Macam saya Alhamdulillah Alhamdulillah adik ipar saya sangat-sangat baik, pandai masak. Alhamdulillah, ya Allah, mudah je kan. Dan diorang pun suka budak-budak, diorang pun boleh tengokkan anak-anak saya. Lepas tu saya pun bawa balik pembantu. Saya sangat-sangat mudah balik kat kampung, Alhamdulillah. Okay, tapi kalau you all yang agak susah sikit dalam nak handle yalah, tak boleh nak tolong kat dapur sangat, even nak cuci pinggan pun tak sempat. Apa yang saya boleh bagi pendapat adalah you all bawalah makanan yang mungkin boleh order awal-awal kan, makanan kalau takut basi ke apa. Macam kakak ipar saya, dia anak dia taklah autism, tapi dia rasa kekok kan kat dapur kan. So dia akan buat rendang siap-siap kan, mungkin 2 lauk, biar kakak ipar saya memang suka masak. So dia buat 2 lauk yang dia masak sendiri. Jadi mak saya ni tak kata apa, macam okey je lah kan. So macam tu. Jadi saya ambil daripada tu jugalah bila saya tengok kan. Jadi bagus benda tu. Tapi kalau you all rasa takut basi perjalanan ke apa ke, ada kemungkinan lah benda tu boleh berlaku. So untuk mengelak kerugian, boleh dah start survey siapa yang boleh masak kat kampung yang kita nak ni tu. Cuba tanya dia, order dengan dia makanan. Alih-alih kan pagi raya makanan dah sampai, tak kegembira mak mertua kan. So tu salah satu tips yang ibu-ibu, para isteri boleh buat untuk supaya tak adalah ada yang tak puas hati ke apa kan. Ingat kita datang makan je. Ada orang faham, ada orang dia tak faham. Kita tak nak ada salah faham ke apa, kita buatlah, keluarkan sikit modal kan, keluarkan bajet sikit untuk ke arah situ. Cerita pasal bajet ni sebenarnya saya pun ada syllabus untuk you all nak kawal bajet macam mana untuk anak-anak autism, anak-anak yang normal sekalipun. Okay, macam mana you all nak rancang untuk pelajaran diorang ataupun nak rancang untuk raya seterusnya. Saya pun ada benda tu, tapi itu kemudian kita cerita. Kita fokus pada balik air raya dahulu. Okay, next tips. Okay, dekat kampung ni, macam saya akan prepare satu backpack kecil anak. Dalam tu saya akan letak mainan. Okay, toys diorang yang diorang tak main waktu hari lain. Diorang cuma main waktu travel. Macam contoh kita orang pergi London. Saya sediakan satu bag. Bag tu diorang tahu kalau diorang pakai bag tu, dia nak travel jauh. Diorang punya mindset. Saya dah sediakan macam tu. Balik rumah, sampai je rumah saya akan simpan. Tapi sepanjang kat kampung ataupun sepanjang kat London ke apa, memang saya biar je lah dia dengan bag tu, dengan permainan tu. Okay? Jadi permainan kat dalam tu adalah permainan toys yang kita yang tak besar lah bag pun, tapi ada macam-macam toys dalam tu. So kita kenal anak kita tahu anak kita mudah tertarik dengan apa. Benda ni tak mahal pun. Saya prepare, saya beli kat Shopee dulu, saya beli macam-macam kan. So tapi bag tu bag yang elok lah. Saya letak kat dalam tu. Macam contoh saya beli teropong. Kita nak pergi berjalan kan, ajak anak kita tengok teropong. Lepas tu saya sediakan shades.
Tapi shades tu hati-hati, kena beli yang okey, takut anak sakit mata kan. So shades tu berguna sebenarnya. Macam contoh anak saya, bila dia pakai, dia mudah tidur dalam kereta. So boleh guna juga kaedah tu supaya anak mudah tidur dalam kereta. Kita pakai kacamata hitam kat dia. Okay. So dalam tu ada banyak mainan yang berbeza-beza. Jadi biar dia orang explore sendiri dia orang nak main apa. Itu pun beg tu pun dalam kereta pun dia orang akan dah boleh habiskan dalam 1 jam lebih dah sebenarnya dengan beg yang berisi mainan tu. Jadi bila sampai tu kita kemas-kemas balik, dan bila diorang ni dekat kampung, kita keluarkan balik beg tu. Okay, so sepanjang kalau kata kita balik 5 hari, kita tak ada kat rumah 5 hari, memang diorang akan sentiasa bawa beg tu. Itu anak-anak saya insyaAllah boleh membantu jugalah kan. So bila kita balik ke KL atau balik ke rumah masing-masing, cepat-cepat ambil beg tu, lepas mata diorang kan, kita ambil beg tu, kita simpan baik-baik semua, kita simpan tempat tersorok. Kita akan keluarkan balik itu apabila nak pergi travel lain. Macam tu. Okay, so sediakan permainan yang mudah, yang anak-anak suka, prepare, fikir apa yang ni kan, apa yang anak kita minat, kita prepare kat situ. Macam saya, anak dua-dua memanglah perangainya berbeza, tapi barangnya nak kena sama. So everything kena sama. Semua benda saya kena beli 2. Okay, so untuk next tips, okay, saya harap benda ni membantulah, okay, parent tulis betul-betul. Dan ingat ya, last tips adalah paling penting. Tolonglah dengar dan tolonglah buat. Okay, next. Satu lagi adalah macam anak-anak autism ADHD ni, diorang kan hyperaktif kan, sangat aktif. Jadi bila kat kampung tu mungkin ada tempat-tempat bucu-bucu tajam ke, almari-almari ke kan. So macam saya sentiasa bawa minyak gamat, saya sentiasa bawa bandage, sebab anak saya sentiasa akan luka, benjol sana benjol sini kan. Jadi cepat-cepatlah kita kena ni, sebab kalau hari raya tu mungkin kedai tutup kan. Jadi kita kena prepare barang tu. Ubat demam pun sebab anak kita fragile, so make sure ada ubat demam yang ni lah yang sepatutnya lah untuk anak kita kan. Dan waktu macam anak saya, diorang ni memang walaupun umur masuk 4 tahun, tapi saya still bagi pakai minyak UE ni supaya diorang tak sakit perut. So far setakat anak saya ni, pengalaman saya tak pernah lagi anak saya sakit perut. Kalau macam arwah anak saya dulu, ialah sebab dia penyakit dia lain. Walaupun saya pakai ni pun memang dia ada angin apa semua, memang sakit perut, dan saya tahu benda tu sangat-sangat menyakitkan. Jadi untuk anak saya yang 2 orang ni, alhamdulillah, sejak diorang lahir saya tak pernah ingat lagi lah diorang ada masalah kembung perut ke apa ke. Jadi bila dalam kereta kan, terlalu dengan aircon, sekejap-sekejap tu kita kena buka lah tingkap bagi diorang dapat udara segar kan, bila lalu kat tempat kawasan yang banyak-banyak pokok ni. Tapi kena ada stokin, kena selalu sapu lah, sebab anak kita mungkin dia tak boleh nak bagi tahu. Cara dia bagi tahu adalah dengan cara dia tantrum. Okay, anak saya sangat-sangat bergantung dengan minyak UE ni. Okay, jadi bila kita balik kampung, mungkin banyak benda yang macam saya akan bawa balik pintu punya stopper tu. Memang akan ada pintu punya stopper, saya akan letak kat setiap pintu. Rumah mertua saya agak besar, banyak bilik, so bawalah kita akan letak kat setiap pintu kan, yang mana yang kita tahu selalu terbuka ke apa, kita akan letak. Okay, macam getah dalam tandas tu, saya pergi travel mana-mana pun sebenarnya saya bawa, sebab kita tak pasti kan dalam bilik air tu lantai tu macam mana. Dia macam floor mat, boleh beli dekat DIY. So saya sentiasa bawa. Macam rumah mertua saya, shower area dia tu agak besar, so bahaya anak kita kan, bila bathroom yang berbeza tu, dia nampak pula ada apa ni, bekas tempayan besin kan. Lagilah dia seronok kan ingat kat swimming pool kan, melompat-lompat ke apa. Jadi floor mat yang rubber tu memang saya bawa lah, yang bergetah tu memang bawa. Okay, saya tak sangka ni video akan jadi macam tu punya panjang. Okay, belum habis lagi. Alright, yang selanjutnya adalah, so kemudian apa yang saya buat bila saya nak berjalan jauh. Alhamdulillah, saya sentiasa ingat benda ni. Bila saya nak berjalan jauh, bila kita mandi, sebelum kita keluar tu, memang saya akan niat musafir. Saya akan mandi sunat musafir. Dan kalau let's say kata waktu solat sebelum perjalanan tu, memang saya akan berdoa banyak supaya Allah pemudahkan. Dan kita niat, okay, balik kampung kerana Allah Ta'ala. Macam saya pergi melancong.
Aku pergi melancong kerana Allah Ta'ala. Okay, semoga benda ni membawa kebaikan kat anak-anak, membawa kegembiraan, jumpa benda-benda yang baik, jumpa orang-orang yang baik, dapat buat perkara-perkara yang baik. So benda ni sebenarnya dari segi rohaninya ialah kita, tapi sebenarnya sangat-sangat memudahkan perjalanan, dan rasanya disebabkan itu anak saya boleh duduk 14 jam dalam flight ke London, dan memang berdoa, ya Allah pemudahkanlah, kau bantulah aku pergi melancong kerana Allah Ta'ala. So ini aku balik kampung nak jumpa mak ayah kerana Allah Ta'ala, aku nak berhari raya kerana Allah Ta'ala, kau lindungilah anak aku, kau peliharalah anak aku. Doa tu adalah senjata paling berharga untuk kita orang Islam. Okey, dan tips yang terakhirnya, saya pun tak nak panjang sangat. Okey, dan insyaAllah saya akan adakan video lain. Tips yang terakhir ni, tolonglah. Ini memang, kalau saya ingat ni, saya jadi meremang bulu roma, takut tau. Sebab bila kita balik kampung ni, bukan kadang-kadang lah, kebanyakannya, okay, mak ayah kita ke ataupun mertua kita ke, diorang makan ubat, diorang banyak ubat. Okay, jadi mata kita tu kena cepat. So kalau boleh kita minta dengan, contoh mak mertua saya ada diabetes kan, banyak ubat. Jadi minta tolong, mak, boleh tak nak simpan kat tempat tinggi, letak dalam bekas dulu ubat mak ni, kalau mak nak, mak bagi tahu, orang ambilkan, letak kat tempat tinggi. Tu ubat memang bahaya kalau anak kita tertelan, na'udzubillah min zalik. Tapi 2-3 tahun lepas saya baca berita, balik kampung anak dia termakan racun bukan racun rumput terminum, dan meninggal pada hari yang sama juga ke, atau masuk ICU sekejap tapi meninggal lah. Baby tu tak silap saya umur 2 tahun, setahun lebih macam tu. Dia duduk kat dapur merangkak-rangkak ke, ataupun duduk bertatih-tatih kan, nampak benda kan, budak kan, dia boleh merangkak pergi ke bawah-bawah kan, takut kita tak sedar. So terminum racun rumput. So ya Allah, saya kan, bila saya memang ingat berita tu, dan benda tu memang masuk dalam kepala, ya Allah, aku tak nak ada kecuaian macam ni, tolonglah. So pastikan sekeliling luar rumah tu pun kita minta tolong, macam kita perempuan kan, minta tolong husband, tolong tengok ada tak benda-benda ni, benda-benda tajam ke, pisau ke, sebab rumah mertua kita ataupun rumah mak saya sekalipun, diorang nak ni apa kan, macam mak saya tak ni pun kan, sebab cucu dia yang lain besar. Tapi mak saya memang sangat cakna lah dengan anak saya, memang cucu kesayangan. Tapi dalam pada cucu kesayangan pun, dia pun terlepas pandang, dia guna pisau potong sayur ke apa, terletak dekat atas meja. Jadi itu perlunya komunikasi. Jadi bila kita alih, kita jangan sorok-sorok alih, kita kena bagi tahu, minta maaf ya, nak kena alih ni, takut anak tercapai, takut anak terambil. Budak kan, dia tak tengok benda dia, bila dia ni kan, macam saya juga dalam bilik ni, walaupun you all nampak ada gunting kat sini, bilik ni pintu ni sentiasa tertutup dan anak saya tak boleh masuk. Dan ini sebenarnya adalah bilik arwah anak saya yang sulung. Saya memang buat kerja kat dalam bilik ni, dan benda-benda yang buat kerja ni pun sebenarnya agak bahaya kan, kita ada kabel, laptop, benda semua kan. Jadi memang anak saya tahu bilik ni diorang tak boleh masuk. Autism lah tahap mana pun, you all kena tahu bilik tak boleh masuk. Kalau diorang masuk juga, saya akan kunci. Daripada ni kan, kita akan lock. Keselamatan dah sangat penting. So bila kat kampung tu banyak benda yang bahaya, gunting rumput lah, pisau kat dapur lah, dan dapur yang terdedah ni kan, diorang kan dapur masak-masak ke apa, benda panas ke apa, ya Allah, na'udzubillah min zalik, tak nak lah kena anak kita. So kita semua sayang anak kita, dan kena sacrifice sikit, okay, kena banyak bercakap, ada komunikasi. InsyaAllah semoga Allah permudahkan. Alright, so sampai sini je agak panjang video ni. Saya harap video ni sangat-sangat membantu, dan kalau ibu ayah rasa video ini memberi manfaat dan ada ilmu yang baru ke apa ke, boleh tekan butang like, okay, dan untuk beri orang lain manfaat juga boleh tekan butang share. Saya sangat menghargai, sebab saya berharap ini adalah saham akhirat saya. Saya tak boleh nak pergi melawat anak-anak sakit lagi dah dekat hospital. Saya guna kaedah ni. Okay, semoga Allah terima amalan baik. Semua yang baik itu datang pada Allah Ta'ala, InsyaAllah. Oh ya, kalau you all ada pertanyaan ke apa ke, boleh je komen, okay? InsyaAllah saya akan jawab. Tapi ya,
InsyaAllah, okay, saya akan spend lagi masa untuk buat video sebab memang saya dah sediakan syllabus. Macam nak mid degree pula kan. Okay, memang saya dah sediakan syllabus yang berkenaan dengan macam mana you all boleh jaga anak yang daripada peringkat umur 2 tahun sehingga ke umur 4-5 tahun ni. Dari segi pemilihan sekolah ke apa ke, banyak dah yang saya dah compile, cuma tak di videokan lagi. InsyaAllah doakan semoga saya konsisten, diberikan kesihatan yang baik, diberikan masa, anak-anak kita semua sihat supaya saya dapat berkongsi dan membantu you all dari segi keuangan. You all boleh jadi terapis sendiri kat rumah ke, insyaAllah. So kalau ada apa-apa tolong komen, insyaAllah saya akan jawab sebab saya memang banyak berkomunikasi dengan terapis. Kalau saya tak tahu, saya boleh refer dekat terapis insyaAllah untuk menjawab persoalan ibu ayah yang ada question kan mengenai anak-anak ni. Apa pun, selamat Berhari Raya, selamat pulang ke kampung, yang mana balik ke kampung naik flight ke naik kereta ke, semoga perjalanan kita dipermudahkan. Okay, selamat pergi selamat balik, anak-anak kita sihat, terjaga, kita bahagia, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum.